Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bi khair ya karim. Oke, jumpa lagi hari ini. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, pada malam ni Uncle akan share beberapa isu syariah di Mahkamah Syariah, iaitu dalam tajuk Ibu Menangis Tidak Dapat Hak Hadanah Selepas Bercerai. So, tajuk ini adakah Puan ingin menjadi sedemikian atau di sebaliknya? Okey, maksudnya adakah ibu itu layak untuk menjaga anak ataupun tidak? So, pada malam ini kita akan share beberapa isu di Mahkamah Syariah mengenai tajuk hak jagaan anak ataupun hadanah. Okey. Kami sudah berkahwin. Okey. Kami ada 2 orang anak. Satu umur 4 tahun, satu umur 2 tahun. Satu petang, saya bergaduh besar dengan bekas suami saya sehingga saya meminta dia menceraikan dan berjanji untuk memberi anak-anak kepada dia jika dia menceraikan saya. Lalu kami telah pun disahkan bercerai. Anak-anak saya sehingga sekarang berada dengan bekas suami. Tapi sekarang saya sudah berkahwin baru dan saya benar-benar rindu anak saya. Dan saya menyesal atas perbuatan itu, jadi saya berhasrat untuk ambil anak-anak saya dan tinggal dengan saya. Adakah saya mempunyai hak hadanah di sisi undang-undang terhadap kedua-dua anak tersebut? Okey, isunya di sini adalah dia seorang ibu atau isteri itu, bekas isteri itu pernah bersetuju untuk menyerahkan anak-anak itu apabila telah diceraikan. Yang kedua adalah dia pernah ataupun dia telah pun berkahwin dengan lelaki lain. So, okey. Dua perkara yang telah berlaku ini adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan seorang wanita ataupun ibu isteri itu hilang hak kelayakan untuk menjaga anak-anak tersebut. Walau bagaimanapun, benda ini masih boleh dipohon di mahkamah seandainya anak itu adalah anak lelaki, di mana walaupun dia telah berkahwin, anak itu tidak ada masalah terhadap bapa tiri kerana jantina yang sama. Boleh cuba memohon melalui Peguam Syar'i untuk mendapatkan hak jagaan anak, ataupun boleh buat tuntutan ubah perintah hadanah disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Contohnya, anak ini memerlukan kasih sayang seorang ibu, okey, ataupun mohon supaya salah seorang anak mendapat hak jagaan terhadap si ibu. Benda ini boleh cuba di Mahkamah Syariah. Tetapi adalah amat sukar seandainya seorang ibu itu menuntut hak jagaan anak terhadap anak perempuan kerana beliau telah pun bernikah baru dengan seorang lelaki yang tidak ada kaitan darah dengan anaknya tersebut. Kalau menggunakan alasan kebajikan anak-anak tu,
Itu juga boleh dibuat seandainya keadaan anak bersama si bapa ataupun bekas suami itu dalam keadaan yang tidak kondusif. Maksudnya mungkin anak itu tinggal di rumah tumpangan di mana tidak ada bilik sendiri kah, ataupun sekolah anak tu jauh daripada tempat tinggal, mungkin tempat tinggal rumah suami itu agak berbahaya. Benda-benda begini ni boleh dijadikan alasan untuk si ibu memohon ubah perintah hadana untuk dijadikan ibu tu sebagai penjaga. Jadi kalau mau fokus pada 5 perkara asas tu kan. So 5 perkara asas tu apa tu yang contohnya macam makan minum kan. Makan minum, pakaian, pendidikan, perubatan dan tempat tinggal. Kalau 5 perkara ni ini ialah 5 perkara yang perkara perlu asas kan? yang perlu dititik beratkan apabila ingin menjaga anak tersebut, di mana pendidikan, isu kebajikan, isu keselamatan, isu agama, semua ini perlu diambil berat bagi penilaian di mahkamah syariah. Maksudnya benda-benda begini kalau seandainya seorang ibu tu boleh bagi yang lebih baik daripada penjaga sebelum ini, maka dia boleh memohon ke mahkamah syariah bagi mengubah perintah hak jagaan anak terhadap anak tersebut. Jadi kalau 5 keperluan asas tadi tu dia memang automatik berkait rapat dengan kemampuan mama tu kan? Betul. Jadi kalau salah satu pun dia tak dapat dia tak dapat penuhi, artinya dia tak layak lah. Betul, dia kurang layak berbanding si bekas suami ataupun bapa terhadap anak-anak tersebut. Sebab hakim akan melihat di manakah kondusifnya anak tersebut tinggal. Seandainya anak itu lebih selamat, lebih baik keadaannya tinggal bersama bapa, maka mahkamah akan putuskan anak-anak tersebut dijaga oleh si bapa. Tapi seandainya si ibu lebih baik daripada si bapa, daripada kelima perkara tadi, maka akan diserahkan hak jagaan itu terhadap si ibu. Jadi kalau macam mana kalau mama dia tu memang dah cukup yang 5 asas tadi dia mau bagi itu, tapi ada persetujuan dari laki dia, macam mana, boleh tak tu? Boleh. Seandainya apa-apa pun kes di mahkamah syariah, seandainya berlaku persetujuan di antara pihak-pihak, maka ini boleh dimeterai di hadapan hakim. Contohnya si suami bersetuju menyerahkan anak-anak tersebut dijaga oleh si ibu, dengan syarat si ibu memberi hak lawatan dan hak bermalam pada setiap bulan kan, macam gitu. Maka mahkamah akan perkenankan persetujuan tersebut. Kalau dari faktor umur macam mana? Maksud umur macam mana? Umur budak ni 4 tahun. Satu yang perempuan 4 tahun, yang lelaki 2 tahun. Okey. Jadi kalau dari faktor umur menurut undang-undang macam mana? Menurut undang-undang syariah, seandainya anak perempuan itu di bawah umur 9 tahun dan anak lelaki di bawah 7 tahun, maka kelayakan ibu itu lebih tinggi berbanding yang lain, berbanding si bapa. Maksudnya anak di bawah umur 9 tahun ni bagi perempuan dan 7 tahun bagi lelaki ni, ibu adalah orang yang utama di dalam mendapat hak jagaan. Macam mana pula kalau sekiranya anak itu berada umur di atas 9 tahun bagi perempuan dan 7 tahun bagi lelaki? Dalam keadaan ini, anak tersebut diberi peluang untuk memilih kepada siapa mereka ingin tinggal. Maksudnya di sini mahkamah boleh bertanyakan pendapat terhadap anak-anak tersebut, di mana anak ini ingin tinggal, sama ada tinggal bersama ibu ataupun bersama bapa. Jadi kalau berlaku perpisahan, jadi anak yang
anak yang di bawah 7 tahun tu otomatik mamak dia lah yang paling layak kan? Ya, dan perempuan 9 tahun. Tapi Mamak ada lah. sebab-sebab yang boleh menyebabkan mamak dia ni hilang apa ni? Hilang Hilang kelayakan di dalam kelayakan. hak penjagaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hilang kelayakan. Yang contoh Ini yang menangis ni. yang menangis. Contoh yang pertama, dia kahwin dengan suami yang baru. Itu adalah faktor utama hilang hak kelayakan. Yang kedua, ibu dia ni murtad. Okey? Murtad ni automatically hak jagaan tu hilang. Yang ketiga ni, dia ni dengan sengaja telah berpindah ke suatu tempat bermastautin ni dengan tujuan cuba mau elak si bapa ataupun si bekas suami ni daripada jumpa anak. Hal ini juga boleh menyebabkan hilang kelayakan untuk menjaga anak tersebut. Seterusnya, apakah faktor yang lain lagi? Adalah cuai ataupun dia telah menyebabkan dan lalai serta membuat satu perlakuan mencederakan anak tersebut. Okey, mungkin dalam penderaan. Faktor-faktor ini juga boleh menyebabkan seorang ibu tu hilang kelayakan anak seperti mana di dalam undang-undang. Jadi elakkanlah kelima-lima perkara tersebut daripada dilakukan oleh seorang ibu bagi mengelakkan daripada hilang kelayakan untuk menjaga anak. Jadi yang tadi cerita tadi tu kan, dia sudah berkahwin lain pun. Dan itu jadi salah satu sebab lah yang dia dia menjadi salah satu sebab boleh hilang kelayakan. Walau bagaimanapun, dia masih boleh mencuba seandainya anak yang dia pohon tu mungkin anak lelaki. Jadi ini tidak ada, boleh mencuba untuk mendapatkan hak jagaan anak seandainya dia merasakan ataupun ada faktor tertentu di mana seorang ibu ni lebih boleh menyediakan anak-anak tersebut dalam keadaan yang kondusif berbanding bekas suami ataupun si bapa tadi. Tapi kalaulah contoh dia dapat persetujuan, keredaan lah suami, keizinan suami dia untuk dia ambil anak-anak tu, mungkin tu tiada masalah lah kan? Betul, itu tiada masalah. Asal ada persetujuan saya di dalam mahkamah ni, dia tiada masalah. Artinya isteri kalau sudah kahwin pun masih juga boleh dapat hak hadanah ni. Lepas tu ada lagi peluang lain kalau mamak dia ni, ibu dia lah, mau dapat hak jagaan ni daripada bekas suami. Sebab ada orang terdekat yang boleh menjadi penjaga. Contohnya nenek dia kan? Betul. Sebab apa? Jadi macam yang tadi tu, seandainya perkara ini terjadi di mana seorang ibu ni, dia boleh memohon hak jagaan anak melalui ibunya ataupun nenek kepada budak-budak itu. Sebab mengikut undang-undang di dalam Mahkamah Syariah ataupun Undang-Undang Keluarga Islam di dalam Seksyen 82 tu, hak jagaan yang paling pertama sekali adalah ibu, kedua adalah ibu kepada ibu ataupun nenek terhadap anak-anak tersebut, dan yang ketiga barulah terletak kepada si bapa. Jadi di sini, seandainya seorang ibu itu dia kurang layak untuk menjaga anak disebabkan oleh faktor pernikahan baru, maka dia boleh memohon hak penjagaan anak bergu, iaitu menjadi dua pemohon ataupun dua plaintiff, iaitu pertama adalah dia, yang kedua adalah ibunya, di mana dia boleh mencuba membuat satu tuntutan melalui ibu kepada ibu tersebut. Jadi ini boleh menyebabkan peluang untuk mendapat hak jagaan itu lebih tinggi berbanding dia membuat tuntutan secara bersendirian. Jadi kalau mau buat
kalau mamak dia tu memang ada hak mau jaga kan nenek dia lah. Nenek dia tu ada hak dan memang layak. Macam mana mau buktikan tu sama bekas suami yang nenek dia ni memang ada kaliber lah untuk jaga kebajikan anak dia ni, anak-anak dia. So dia boleh dapat hak jagaan anak. Nenek dia tu boleh dapat hak jagaan anak tu. Maksudnya sama juga, dia kena buktikan melalui 5 faktor tadi. Pendidikan, kebajikan. Macam mana dia mau buktikan ni mama? Okey, dia perlu buktikan di mahkamah melalui keadaan rumah. Oh, nenek tu. Rumah nenek tu di mana? Adakah rumah nenek tu mempunyai beberapa bilik, di mana ada ruang belajar, di manakah lokasi rumah nenek tu, adakah selamat, jauhkah daripada sekolah. Jadi apakah perancangannya seandainya anak ini tinggal dengan nenek. Jadi semua benda-benda begini diperlukan dibuktikan di mahkamah. Mungkin dia ada perancangan apabila anak ni dijaga oleh nenek, mungkin jadual dia sudah fit lah dengan pengajian Al-Quran, dengan tuition dia, dengan ada fasilitis di mana nenek dia sudah pun mempunyai orang yang tukang hantar ke sekolah melalui bas sekolah. Lepas tu dalam keadaan rumah yang selesa. Jadi faktor-faktor begini perlu dibuktikan di mahkamah itu sendiri supaya nenek ni layak untuk menjaga anak tersebut sebagai seorang hadin ataupun penjaga yang sah dari segi undang-undang. Okey, jadi contohlah dalam semua jenis 5 keperluan asas tu kan, apa dalam semua faktor yang secara menyeluruh tadi, apakah faktor yang sebenarnya yang paling penting yang dalam mau tengok kepentingan ibu dan bapa tu, macam adakah kebajikan kah ataupun yang boleh menjamin masa depan dia kah? Macam dalam semua 5 faktor asas tadi tu, mana faktor yang mungkin yang penting sangat? Paling penting adalah kebajikan anak-anak itu sendiri. Selepas kebajikan adalah pendidikan. Selepas pendidikan adalah faktor agama, di mana anak-anak ini boleh belajar tentang pendidikan agama Islam itu sendiri. Dan faktor yang seterusnya selepas itu adalah kebajikan, pendidikan, agama, kesihatan. Okey, faktor kesihatan juga diambil berat, di mana surrounding ataupun suasana rumah tersebut adakah sehat, terhindar daripada sebarang gejala penyakit. Contohnya kawasan yang orang panggil zon merah, penyakit Aedes ke apakah, dia bebas daripada tu. Jadi benda-benda begini selalu diambil kira, di mana ada kebajikan yang dijaga, kesihatan pun dekat. Seandainya ada berlaku kemalangan, jauhkah hospital, klinik, benda-benda begini juga diambil kira. Sekolah tu berapa jauh, benda-benda begini juga diambil kira. Okey, ada lagi satu ni. Contohnya kalau mamak tu dia bercerai pun sebab dia curang dalam perkahwinan dia. Jadi adakah perlakuan itu akan bagi kesan sama isu penjagaan anak ni? Tapi sebab dia kan berlaku semasa perkahwinan, dia bukannya berlaku selepas, mungkin dia sudah insaf ke apakah? Adakah faktor tu? Faktor ibu, perangai curang. Ibu curang ni sebelum, bukan selepas. Curang sebelum apa? Sebelum dia bercerai pun sebab masalah curang kah? Siapa yang curang? Si ibu ke si bapa? Mama. Ibu. Seandainya si ibu berlaku curang, sebenarnya fakta kecurangan dia ni sebenarnya sedikit sebanyak menjejaskan juga hak penjagaan anak itu sendiri. Walau bagaimanapun, benda ini bukanlah merupakan 5 klausa ataupun alasan dia boleh
menggugurkan hak seorang ibu tu tadi daripada menjaga anak. Walaupun isu curang ini boleh menjejaskan credibility seorang ibu tu daripada menjaga anak. Maksudnya dia masih boleh membuat tuntutan hak jagaan anak. Cuma dia ada tercalar sikitlah disebabkan oleh perlakuan curang tersebut. Jadi kalau contohlah isteri yang nusyus kan, dan dia menyusukan anak. Betul. Macam mana dengan hak jagaan anak? Sebab dalam hak jagaan anak, nusyus ni bukanlah satu perkara yang boleh menjatuhkan hak jagaan tersebut. Kalau kita lihat dari segi undang-undang, ada 5 faktor yang boleh menghilangkan hak jagaan terhadap seorang ibu, di mana klausa tersebut tidak ada pun dinyatakan terhadap nusyus. Maksudnya di sini apabila dalam undang-undang tidak ada menyenaraikan nusyus ni sebagai alasan untuk seorang ibu tu terhalang daripada menjaga anak, maka ibu yang nusyus juga boleh membuat tuntutan hak jagaan anak di mahkamah syariah. Artinya kalau murtad tu memang Murtad itu Islam keluar tu, daripada Islam, itu confirm 100% seorang ibu tu tidak boleh mendapat hak jagaan anak. Sebab itu memang termaktub di dalam undang-undang dalam section 86 kalau uncle tidak silap, di mana murtad merupakan salah satu klausa yang boleh menggugurkan hak jagaan seorang ibu. Jadi seorang yang murtad tu tidak layak untuk menjaga anak-anak. Dikuatiri boleh menjejaskan akidah anak-anak tersebut. Jadi kalau contohlah kalau orang kalau memang mamak dia yang jaga, lepas tu mamak dia risau, itu apa tu hak jagaan tu akan dituntut balik oleh bapa dia satu hari nanti. Ada satu security tak? Macam kena kena ada satu perintah mahkamah ke apakah supaya anak tu confirm mamak dia yang jaga? Sebenarnya security dia selagi mana dia memegang perintah terhadap hak jagaan, dia adalah seorang penjaga yang sah. Walau bagaimanapun, si bapa tadi ataupun bekas suami tadi berhak untuk menuntut ubah perintah dana. Tapi benda ni perlu dibicarakan. Maksudnya selagi mana seorang ibu itu menjaga anaknya dengan baik, tidak payah risau walaupun si suami tadi ada memohon di mahkamah untuk ubah perintah, berkemungkinan suaminya yang tadi mencabar di mahkamah itu tidak akan berjaya. Disebabkan ibu ini menjaga dengan baik, tidak ada masalah. Jadi tidak payah risau sebab hak setiap individu itu sentiasa ada untuk membuat tuntutan di mahkamah. Jadi benda ni biasa. Walaupun kena tuntut, belum tentu lagi suami itu, bekas suami itu akan menang di dalam tuntutan ubah perintah tu. Jadi ibu tu nak payah risau lah selagi mana dia jaga dengan baik. Kalau jagaan anak dengan nenek tu, sampai mana dia punya tanggungjawab tu? Maksudnya? Tanggungjawab nenek? Nafkah semua tu? Nafkah adalah diberikan oleh bapa budak-budak tersebut. Jadi nenek tu boleh menuntut lah? Boleh. Seandainya seseorang itu mendapat hak jagaan anak, maka dia boleh tuntut nafkah anak-anak tersebut. Walaupun nenek. Disebabkan nenek yang mendapat hak jagaan anak, maka si nenek layak untuk membuat tuntutan nafkah anak terhadap bapa mereka di mahkamah syariah. So lepas nenek sebelah ibu dan ke atas, nenek sebelah bapa lagi layak kan? Betul. Dia susunan dia ibu kepada ibu, lepas tu bapa, lepas tu ibu kepada si bapa tu. Lepas tu adik-beradik perempuan. Yes. Si ibu sebapa. Ya. Lepas tu adik-beradik perempuan seibu.
Betul. Adik-beradik perempuan sebapa. Oi, memang bahagian mama siapa yang paling kuat kan? Yes. Kebanyakannya bahagian ibu. Tapi memang tidak ada masalah juga lah kalau bapak mau Menjaga. menjaga kan. Ya. Jadi ada apa-apa lagi kak? So, setakat ini, seandainya seorang ibu itu betul-betul ingin mendapatkan hak jaga anak, pastikan dia tidak melanggar undang-undang yang telah digariskan, di mana beberapa perkara ini boleh menyebabkan seorang ibu itu tidak layak untuk menjaga. Sampai berapa umur dia tuh? Hak jagaan anak adalah sehingga umur 18 tahun. Kalau sudah habis 18 tahun, maka hak jagaan anak itu akan selesai. Tapi Maksudnya dia boleh tuh, memilih. Tapi anak tuh kalau dia 7 tahun dan ke atas tuh boleh sudah dia pilih bahkan bukan boleh pilih siapa yang dia mau tinggal. lah. Yes. Tapi ibu masih berhak untuk membuat tuntutan hak jagaan anak. Kecuali bagi anak yang tidak dinasabkan terhadap bapa. Contohnya anak ini dibintikan kepada Abdullah, hak penjagaan anak adalah 100% ibu dan keluarga si ibu. Maksudnya si bapa tadi, walaupun bapa kandung, memandangkan dia tidak dinasabkan terhadapnya, dia tidak berhak untuk menjaga anak tersebut. Tapi kalau walaupun mama bapa kandung. Mama yang sakit tuh macam mana? Mama yang sakit, mama kepada mama boleh jaga. Mama yang sakit confirm lah nak dapat jaga kan? Mama, contoh ibu dia, nenek tu boleh jaga. Iyalah, maksud aku memang tak boleh lah kalau mama dia sakit kan? Iya. Maksudnya keturunan si ibu lah tadi yang jaga. Kalau anak yang tidak dinasabkan. Tidak dinasabkan? Iya. Anak yang tidak dinasabkan paling senang mau tahu binti Abdullah lah. Bukan nama orang tua Abdullah ha. Diabdullahkan sebab bapa ni tidak dapat dinasabkan terhadapnya. Kalau anak angkat mana tu? Anak angkat? Maksud apa anak angkat macam mana lah itu? Kalau anak angkat, dia punya anak angkat perempuan, anak dia angkat. akan sama juga lah dengan anak dengan ibu. Kalau anak angkat lelaki, biasanya dia dengan si bapa. Sama juga lah dia punya apa tu? Berbeza. Treatment berbeza sebab apa? Anak angkat dia di bawah section yang lain. Maksudnya di sini, seorang anak angkat perempuan diangkatkan disebabkan ada perempuan, ada si ibu. Seandainya berlaku perceraian, maka hak jagaan tu akan mengikut jantina tu. Jadi selalunya macam gitulah. Jadi pastikan golongan ibu tidak menangis apabila bercerai. Pastikan kamu tidak melanggar 5 perkara. Apakah 5 perkara tadi itu? Adalah perkara yang boleh menghilangkan hak jagaan kamu, seperti murtad, orang yang berkahwin baru, lepas tu orang yang cuai ataupun yang secara sengaja mencederakan ataupun mendera anak-anak itu, apalagi tadi yang murtad ataupun sengaja berpindah bermastautin disebabkan oleh tujuan untuk memisahkan anak tu daripada bapa kandungnya. Dan semua perkara ni merupakan satu perkara yang boleh menyebabkan hilang kelayakan untuk menjaga anak. Ada kes yang boleh share cerita-cerita sikit? Kes Hadana ni banyak cerita yang kita boleh share, di mana ada beberapa faktor yang si ibu ni hilang hak jagaan anak disebabkan oleh dia telah berkahwin baru. Yang kedua, dia cuai di dalam menjaga anak tersebut dari segi pendidikan. Dan cuai dari segi pendidikan agama itu sendiri, di mana si bapa tadi telah membuat satu ubah perintah hak jagaan anak dan dia telah berjaya.
dan dia telah berjaya membuktikan di mahkamah bahwasanya semasa anak-anak ini tinggal bersama ibu, pendidikan anak-anak tersebut semakin teruk. Okey, jadi perkara-perkara begini apabila dapat dibuktikan di mahkamah, maka si bapa layak untuk take over hak penjagaan anak tersebut. Jadi janganlah cuai di dalam menjaga anak-anak, terutamanya terhadap 5 faktor. Faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor kebajikan, faktor keselamatan. Jadi semua faktor ini perlu dijaga dengan baik. Jangan sampai perkara ini dicuai-cuaikan dan boleh menyebabkan hak jagaan itu beralih arah terhadap si bapa. Okey, Uncle harap benda ataupun perkara ini dapat diambil serius sebelum boleh menyebabkan tangisan seorang ibu apabila berlaku perceraian. Kalau apa tu? Kalau bini itu sudah kahwin lain, wajib lagi bayar nafkah anak kah? Wajib. Maksudnya nafkah anak ni tidak akan putus sehingga anak ini berumur 18 tahun. Okey, seorang bapa wajib memberikan nafkah terhadap anak-anaknya sehingga anak ini umur 18 tahun ataupun umur 21 tahun bagi yang menyambung pengajian. Jadi benda ini Uncle harap dapat memberi manfaat malam ni punya sharing supaya ibu tu berhati-hati daripada melakukan perkara yang boleh menghilangkan hak seorang ibu daripada mendapat hak jagaan anak di mahkamah syariah. Tidak mustahil juga bapa yang jaga kan? Betul, tidak mustahil. Disebabkan oleh kecuaian seorang ibu. Contohnya mama dia tu tiada kerja, suri rumah contohnya, nak mau kerja pun, bapa dia cikgu contohnya. Yes. Jadi dia ada 5 orang anak contoh. Jadi 5-5 tu stay dengan bapa dia, tiada masalah. Tiada masalah. Kalau sebab mama dia menuntut macam mana lah? boleh buat tuntutan, tapi dia kena buktikan di mahkamah untuk membuktikan jika dia menjadi penjaga, macam mana dia mau pastikan kelima-lima anak tersebut dia boleh provide 5 faktor tadi: pendidikan, keselamatan, kebajikan. Jadi semua benda-benda begini perlu diambil kira. Sebab hak jagaan anak dia tidak sentuh mengenai nafkah. Sebab nafkah ini disalurkan ataupun diberikan oleh si bapa. Maksudnya apabila bapa mendapat hak jagaan anak, maka nafkah anak tidak boleh dituntut disebabkan bapa yang menjaga anak tersebut. Jadi artinya suri rumah bolehlah juga. Suri rumah Boleh juga menuntut. Boleh menuntut kalau dia boleh provide tempat tinggal yang selesa untuk anak-anak tersebut. Jadi maksudnya walaupun seorang suri rumah, dia masih boleh menuntut hak jagaan anak. Tidak semestinya dia ini berpendapatan, sebab nafkah anak adalah ditanggung oleh bapa anak-anak tersebut. Okey, so Uncle harap sharing pada kali ini boleh memberi manfaat kepada semua follower Uncle, terutamanya yang masih keliru mengenai hak jagaan anak di mahkamah syariah. Okey, kita jumpa lagi. Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.